Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Awani Sarawak bersama saya Syaf Syukri dan apa kata kita saksikan dahulu antara paparan utama untuk malam ini. Where we needed it much more than during the other times. That has been instrumental in restarting our local tourism industry as we gradually weather challenges faced by the pandemic. Mural Kita Jaga Kita bangkitkan kesedaran tentang norma baru. Juga dari pencari ketam kepada penternak ketam. Teruskan usaha mempromosikan keindahan Sarawak melalui penceritaan dan visualisasi yang menarik. Dalam tempoh pandemik, kaedah ini paling efektif untuk memberi gambaran kepada bakal pengunjung di seluruh dunia lokasi yang boleh dikunjungi di Bumi Kinyalang. Tahun 2021 juga, industri pelancongan perlu bergerak pantas untuk mengembalikan ekosistem yang tergendala tahun ini khasnya pelancongan domestik. Storytelling is an art. And it is art done right by all of you throughout the years, especially during the COVID-19 pandemic, where we needed it much more than during the other times. That has been instrumental in restarting our local tourism industry as we gradually weather challenges faced by the pandemic. Tambahnya, setakat ini maklum balas penduduk tempatan dan luar negeri terhadap industri pelancongan Sarawak sangat positif. As our borders gradually start to open, inshallah should be by next year, we hope to continue to reach out to many more prospective visitors to ensure Sarawak remain top of the mind and hopefully entice them to visit us once it is safe to travel again. Beliau berkata demikian ketika Majlis Makan Malam Lembaga Pelancongan Sarawak STB bersama media di Kuching pada Selasa. Dalam ucapannya, Abdul Karim kekal optimis bahawa aktiviti pelancongan akan meningkat sekiranya strategi pelancongan zon hijau dan gelembung pelancongan dilaksanakan di rantau ini. Antara lain, awal tahun 2021, kementerian itu berharap untuk mengumumkan kempen pelancongan antara negeri kepada penduduk di Semenanjung Malaysia untuk melawat Sarawak. Jika semalam Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah menyatakan hanya 1,000 tetamu yang diundang dibenarkan hadir ke acara Countdown 2021, menjelang sehari sebelum acara itu, pengarah teknikalnya James Ling berkata pihak bertanggungjawab akan bertugas di skrin luar stadium bagi memastikan keadaan penonton sentiasa terkawal. Outside will be Rela will be outside, police will be outside, and then from time to time, MC here will announce, please put on the face mask, social darat, all these things. If not, it will be penalized. It will be PTRM will be fined. If you got caught, it will be fined 1,000. That is already been announced over and over, including the performers here, artists here, all had to be on SOP. Karim pada Selasa mengumumkan Countdown 2021 akan dianjurkan di stadium tertutup Kuching pada skala kecil dan terkawal. Penganjuran acara itu juga mendapat kelulusan Jawatankuasa Pengurusan Pencarian Negeri JPPN Sarawak. Rakyat terutama generasi muda diharap memahami aspirasi perjuangan pemimpin masa kini. Naib Presiden Kanan Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Datuk Seri Fadilah Yusof berkata perkara itu penting demi masa depan negeri dan negara yang lebih terjamin. Malah, Fadilah juga berharap anak muda di Sarawak yang berkecimpung dalam industri pembinaan supaya lebih proaktif dan berdaya saing. Beliau yang juga Ketua Whip Gabungan Parti Sarawak GPS turut mahu politik Sarawak akan terus stabil. Bukan itu sahaja, beliau turut menyatakan sokongan padu tanpa berbelah bahagi kepada kepimpinan Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Jo Haritu Nopeng. Di bawah pentadbiran Abang Jo, beliau percaya asas ekonomi Sarawak akan terus kukuh dan mampu mencapai negeri maju 2030. Katanya lagi, Abang Jo dan kepimpinan GPS akan mencapai lebih banyak kemajuan dalam rundingan melibatkan hak-hak Sarawak.
Satu kes positif COVID-19 direkodkan di Sarawak pada Rabu menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 1,115 kes yang melibatkan kes yang dikesan di daerah Meradung Sari K. Kes merupakan lelaki tempatan yang pulang dari Kuala Lumpur ke Sibu pada 19 Disember lalu. Terdahulu, kes telah menjalani saringan COVID-19 di Kuala Lumpur sebelum didapati negatif. Sebaik tiba di lapangan terbang Sibu, kes telah diarahkan kuarantin 14 hari di rumah dan dipakaikan gelang. Bagaimanapun, ujian saringan RT-PCR pada hari ke-8 di klinik kesihatan mendapati kes positif COVID-19. Pengesanan secara aktif sedang dijalankan dan lelaki itu kini dirawat di Hospital Sibu. Bermula sebagai hobi sejak usianya 7 tahun, kini bakat yang dimiliki telah menjadi kerjaya yang menyumbang pendapatan utamanya. Amir Sheikh Ali, 30 tahun, tidak ralat memilih untuk menjadi pelukis mural sepenuh masa sejak 2013. Ini kerana bakatnya kini semakin diakui di negeri kelahirannya, Sarawak. Kata Amir, lukisannya bukan sahaja menghiasi Bandar Raya Kuching, bahkan beberapa bandar lain di Sarawak, dan terkini beliau menghasilkan mural yang bertemakan COVID-19 dan norma baru. Tema untuk mural itu adalah pembaharuan norma baru namanya. So kami pilih kita jaga kita ya, senanglah mesejnya. Kita pun yang jaga kita pun, dan kita juga yang jaga masing-masing. And wall kami ambil bini dengan anak kami as model. Kami just mau show dua generasi yang berbeza. Generasi bini kami, which is generasi kami lah, 90s, dengan generasi anak kami yang baru tu, kira menjaga satu sama lain. Jelas Amir, selain daripada mesej kita jaga kita, dia turut berharap muralnya itu dapat mengingatkan masyarakat tentang pentingnya pematuhan terhadap prosedur operasi standard SOP. Kami harap bila orang nangga mural tu, contohnya saya melimpas sajalah sekelip, macam sejenak aja tetangga mungkin saya boleh ingat aku lupa bab mask tu. Benda-benda macam ni lah yang remindkan tidaknya dengan SOP, benda-benda yang kita perlu olah semasa kita masih dalam COVID-19 tu. Amir berkata beliau akan terus melakar mural yang dapat memberi impak kepada khalayak umum selepas ini. Katanya warga Sarawak juga sudah mulai menerima dan menghargai seni grafiti serta mural dalam kehidupan mereka. Untuk rekod sehingga kini, Amir telah menyempurnakan lebih 50 mural bukan sahaja di Sarawak tetapi juga di Kuala Lumpur dan Ningbo, China. Esok merupakan hari penting bagi Bandar Bau. Secara rasminya, ia akan menyambut ulang tahun ke-200 sebagai bandar perlombongan. Menurut Adun Tasik Biru Datuk Henry Jinep, sambutan itu juga akan menandakan bermulanya usaha untuk mewujudkan Kereta Bau. This coming 31st December at Tasik Biru at 10 AM, Yang Berhormat will be with us to officiate the 200 years history of Bau, and at the same time to launch what do we call Greater Bau. Katanya sambutan itu penting sebagai bukti Bandar Bau merupakan bandar emas. We should celebrate this 200 years. Then we start working overnight until Dr. Boon had to burn his overnight light, midnight light. Okay, and he has produced beautiful what we call writing about histories. I think he has done his research. The only thing that he has not published it. So now is the right time to publish and launch it, and it is just timely that this book will be provided for the public, that at least we are aware of our history of 200 years. Beliau berkata demikian ketika hadir ke Majlis Bau Bicentennial Celebration 2020 di Kuching. Pada majlis itu juga berlangsung pelancaran 2 naskah buku Pinggunai Ekonomik Bisingai di Joman Omba dan Orang Pingoma. Sejak tahun 1820, Bau merupakan wilayah yang menjanjikan kekayaan kerana memiliki hasil bumi seperti emas dan antimoni. Malah kawasan ini sejak era sebelum James Brooke telah menjadi penyumbang ekonomi yang besar kepada Sarawak.
Pengurusan operasi dan penyelenggaraan sistem pembentungan terpusat Bintulu akan diambil alih oleh Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Sarawak SSDS berkuat kuasa 1 Januari depan. Peralihan itu dilakukan selepas keputusan yang diambil Kerajaan Sarawak pada Oktober lalu untuk meletakkan pengurusan operasi dan pembangunan sistem terpusat di bawah satu badan. Nevertheless, the services of dislodging of septic tanks for private premises in Bintulu will continue and will remain under BDA as a local authority. Jelasnya lagi, SSDS di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan juga menyumbang kepakaran mereka berhubung perkhidmatan pembentungan terpusat kepada Majlis Bandaraya Kuching Utara dan Majlis Bandaraya Kuching Selatan. Selain itu, SSDS juga dalam proses membina sistem pembentungan terpusat di kawasan Majlis Bandaraya Miri. And they are also operating septic sludge treatment plants in Miri and Sibu as per Appendix A in the press release. Now, in Bintulu, for information, the SSDS will eventually replace the oxidation ponds in Bintulu with more efficient treatment plants, including replacing the existing aging sewerage lines. The handing over process, which is to be done in phases, will involve the following sewerage assets and human resources. Katanya lagi, orang awam tidak perlu risau kerana proses pengalihan itu dijangka berjalan lancar seperti yang dirancang tanpa implikasi kewangan atau beban kepada pembayar kadar. Beliau berkata demikian dalam sidang media penyerahan pengurusan, operasi dan penyelenggaraan sistem pembentungan terus Bintulu kepada pihak SSDS di Wisma Bintulu di sini. Serangan haiwan liar seperti ular dan buaya antara risiko yang dihadapi pencari ketam nipah demi mendapat sesuap nasi. Sedar dengan bahaya menanti, Azizi Muhammad mengubah haluannya. Daripada pencari ketam, dia kini menjadi penternak. Kepada wartawan Awani Sarawak Munirah Muzamli, Azizi berkongsi cerita. Azizi antara penduduk kampung Salak Kuching yang bergantung harap dengan rezeki di air. Sekian lama bergelumang dengan lumpur bagi mencari ketam, tugasnya kini lebih mudah. Sejak menyertai program penternakan ketam terapung sejak 4 tahun lalu, dia kini sudah ada 10 petak inkubator ketam di hadapan rumahnya. Menikira pada awalnya lah dulu kami tu hidup di Pulau Salak tu. Menasal-asal sebenarnya. Pun gaji bulat kami dulu 450 aja. Si kurang pada ya, si lebih pada ya juga lah. Tapi dengan adanya rumah ketam kini tu, ada juga lah keuntungan kami dapat nambah dapatan kami lah setiap bulan dalam anggaran dalam dekat 2,000 lah sebulan. Banyak juga perubahan dalam hidup kami lah. Menurut pengarah Institut Seni Kreatif dan Teknologi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS yang juga ketua projek ladang ketam terapung ini, Profesor Dr. Saiful Baharu Muhammad Yusof, projek ini hasil penyelidikan terhadap kehidupan alam semula jadi haiwan itu. Dan Cik Azizi punya kita punya inkubator, kita dapati ketam di sini boleh membesar dengan cepat disebabkan oleh mereka bentuk yang kita dah buat melalui penggunaannya. Kaedah yang kita buat adalah kita melihat keadaan semula jadi, di mana di sini air turun naik amat penting untuk pembesaran ketam. Kalau ketam ini maju nanti, kita boleh promosikan ketam ini ke pasaran yang luar. Satu, kuasa Kuching, Bandar Kuching dari Semerahan, kita boleh promot ketam ini ke Kuching, itu juga daripada Pulau Salak ni. Dan satu hari nanti kalau volume dia cukup, kita boleh promotkan di Singapura. Kerana kita ada pejabat Trade and Tourism Office dekat Singapura, status yang membuat promosi produk Sarawak di Singapura. Beliau pada masa sama berharap kaedah sama boleh digunakan bagi menternak spesies hidupan laut yang lain seperti lokan dan udang kara. Pada teorinya, ketam diternak selama 9 bulan, tapi dengan adanya ternakan cara baru ini mengambil masa selama 3 bulan saja. Ia membantu meningkatkan sosioekonomi dan juga pelancongan di Sarawak. Saya Munirah Muzamli bersama jurukamera Sufi Afendi untuk Awani Sarawak. Dengan itu sekian Awani Sarawak. Salam hormat.